Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Faris atau PLF Mastery dari Lahazun Education dalam segmen Mega Live Lahazun Education. Baik, segmen Mega Live Lahazun Education ni merupakan ikutkan siapa yang menonton, siapa yang mengikuti, kita akan adakan tiap-tiap minggu sebenarnya. Sebenarnya sebelum puasa ataupun sebelum puasa lagi kita orang dah stop, kami Lahazun Education dah stop sekejap Mega Live buat seketika untuk bulan Ramadan, bagi laluan kepada bulan Ramadan. Dan kali ini lepas Ramadan kita adakan balik untuk segmen Mega Live ni. Kepada mereka yang tak pernah sertai lagi Mega Live punya anjuran Lahazun Education ni bersama KSIB SMK Ceras, kami adakan Mega Live ni bertujuan untuk mendedahkan kepada ibu bapa, para pelajar mengenai isu-isu akademik khususnya. Khususnya kita nak share tentang akademik lebihnya. Dia berkenaan bukan pasal belajar saja, akademik dari segi perancangan, dari segi isu, dari segi apa yang sedang berlaku dalam dunia pendidikan, macam-macam lagi untuk Mega Live siapa yang mengikuti. Baik. So sekarang ni kita sedang bersiaran langsung di YouTube channel Lahazun Education. Kepada mereka yang belum sertai ataupun belum tahu siapa yang berada di Lahazun Education punya live, kalau di bahagian YouTube, kalau kamu komen kamu akan dinaikkan. So kepada mereka yang ingin bertanya ketika sesi Mega Live nanti boleh bertanya, komen kamu, insyaAllah kami akan naikkan. Macam kita tahu yang pertama kita ada viewer pertama. Hai Sir Faris, hai Puan Yuri. Paling awal hari ni. So kepada mereka yang tu, hari ni masih seperti biasa, kita sesi Mega Live kita ada tetamu undangan istimewa yang paling berhak atau yang paling sesuai untuk bercakap tentang topik kita pada hari ni. Kepada mereka yang sertai, saya rasa saya beranggapan lah kamu semua dah tahulah topik apa kita nak bincangkan pada hari ni sebab dah ada di poster dan operating sebagainya. Sebelum masuk live ni pun kamu dah nampak kan kita nak punya cerita pasal apa? Pasal akademik, perancangan akademik. Alright, so kita ada juga viewer dari Farhan Hermansyah. Hi sir, hi. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat Hari Raya termasih tak terlambat kepada saya untuk ucapkan selamat Hari Raya kepada viewer-viewer yang sering join di Lahazun Education. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, seperti saya kata, Mega Live Lahazun Education menjemput ataupun mengundang tetamu khas hari ini untuk bercakap tentang topik kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang yang pakar dan arif tentang apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Bukanlah a bit, memang besar sebenarnya topik pada hari ini. Mereka atau ibu bapa yang sedang menonton ni perlu beri perhatian sepenuhnya, sepatutnya lah. Dan tak terkecuali juga pelajar-pelajar kena tahu juga apa itu perancangan akademik pada hari ini. Kita akan buatkan banyak isu. Beberapa masa saya akan jemput Tuan Firdaus, gelaran yang saya panggil. Alright, so hi Tuan Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So di mana tu, dekat rumah ke? Kat rumah. Wah, mana tahu kat office. So macam mana hari Ahad? Tak ada buat free hari ni Alhamdulillah terima tawaran Lahazun Education untuk jadi tetamu undangan khas Mega Live pada hari ni. Selalunya Tuan Firdaus ni memang busy orang je. Tapi dia boleh luangkan masa hari Ahad lah tu. Tengah hari. Untuk sesi bukan apa. Kita tahu Tuan Firdaus pun hadir pada hari ni, dia nak berkongsikan sesuatu perkara yang amat penting, betul? Betul Tuan Firdaus. So boleh perkenalkan sikit. Mungkin ada setengah yang sedang menonton ni tak kenal lagi Tuan Firdaus ni siapa. Boleh perkenalkan sedikit mengenai Tuan Firdaus? Assalamualaikum. Terima kasih Lahazun kerana mengundang saya, menyambut saya. Nama saya Firdaus. Saya dalam pengurusan risiko ni lebih kurang dalam 12 tahun. Sebelum dah menceburi bidang pengurusan risiko, saya dalam industri keuangan lah. Banking and finance. So berapa lama dah berkecimpung dalam dunia ni? Dalam dunia yang Tuan Firdaus bagi tahu tadi? Kalau kiranya combine both tu lebih kurang 15 tahun. 15 tahun dah. InsyaAllah. So Tuan Firdaus dah hadir hari ni, dah dimaklumkan ke secara detail apa yang kita nak bincangkan ataupun nak kongsikan sebenarnya? Saya pun ada prepare sedikit berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ni lah. Alright, so
Apa nama, boleh saya tahu sikit tak sebelum kita mulalah sikit lah kita bersembang sikit untuk jap kita nak upkan, ada yang tanya, bukan ada yang tanya, ada yang notify. Ada Rabi Mak ni merupakan student kami ni Tuan Firdaus. Dia join juga kita punya sesi pada petang ni. Hai. Hai Ada Rabi Hai Mak. Adam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, berarti kita ada juga Mariam Saleh juga. Hai sir. Hai Mariam Saleh. Waalaikumsalam. Okey, Farhan. Dia Hai kata Mariam. macam menarik je. Memang menarik hari ni. Okey, tapi dia perlu beri perhatian sebenarnya. Dia menarik dan berilmiah lah kita panggil sebenarnya. Okey, kita ada Abdul Musi juga. Selamat pagi cikgu dan Tuan Firdaus. Okey, selamat pagi Abdul Musi. Pagi? Macam mana ni? Duduk mana ya? Mungkin dia belah bahagian-bahagian Eropah agaknya. Okey, Abdul Musi di mana saja? Selamat pagi. Alright, so thank you sebab join. Asti Muzamil, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi juga. Kita ramai viewer daripada Europe lah rasanya Tuan Firdaus. Okay, so kita tak buang masa, kita nak tanya sikit lah. Saya nak sembang sikit dengan Tuan Firdaus, which is memang tetamu undangan Mega Live. Memang saya akan sembang dulu sebelum kita start untuk tahu sedikit background pasal Tuan Firdaus. Okay, sebelum ni pernah belajar di mana Tuan Firdaus? Ataupun menuntut di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Okey, saya kalau kira tertiary education dalam bidang accountancy dekat MMU Melaka. Oh, okey. So apa nama di MMU Melaka lah. So ambil bahagian accountancy. So macam mana boleh terlibat dengan apa risiko pelindungan semua ni? Macam mana cerita dia? Oh, cerita dia. Okay. So normally kalau ambil bidang accountancy ni, kalau kita tak join buat apa, okay, Tuan Firdaus okey ke tu? Berkemungkinan juga Tuan Firdaus pun kita sedang sedang berada kat Eropah agaknya, mungkin line tak kena agaknya. Okay, so Tuan Firdaus okey ke tu? Kita bagi masa sekejap. Okay. Ya, Tuan Firdaus lag sikit. Kita tahu mungkin masing-masing ni kat Eropah ni, sebab tu line tak kuat agaknya, lag juga Tuan Firdaus. Okay. Tuan Firdaus, hello? Okey ke tu? Rasanya hilang dari radar ni. Okey, tapi tak apa. Alright, kita bagi peluang kepada Tuan Firdaus untuk repair dia punya connection. Okay. So pada mereka yang sedang baru mau masuk, okay, kita nampak kat sini. Okay, kembali kita. Macam mana Tuan Firdaus, okay ke? Dengar ke saya? okay, ada dengar. Okay. Tak kenapa tiba-tiba. Okay. Yes. Okay, so tak apa. Itu memang biasa gangguan-gangguan untuk bahagian internet ni. Okay, sementara tadi waktu Tuan Firdaus hilang tadi sekejap, ni ada saya baca sekejap komen. Pagi untuk saya, pagi untuk kamu. Maksudnya orang Malaysia lah. Masih duduk sini, okay. Mariam Saleh. Baru bangun sir. Astaghfirullahalazim. Baru bangun Jaga anak aku semalam, ya. Okay, kita ada Sa'diah binti Sa'id. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam puan. Terpencik. Okay. So, berbalik kepada tadi. Okay. Bila kita nak ceritakan tentang topik kita hari ni pasal apa perancangan akademik masa depan pelajar. Okay, boleh tak apa nama Tuan Firdaus ceritakan sedikit apa sebenarnya yang kita masukkan dengan perancangan akademik ni actually? Okay, secara generalnya bila kata kita nak merancang pendidikan ni, okay, yes, education planning ni ada kita dapat daripada dua lah. Satu, daripada sudut apa yang kita nak belajar tu lah. Sama ada kita nak fokus kepada sudut vocational,
Okay, Tuan Firdaus agaknya sekali lagi. Sekali lagi nampaknya. Kalau you all boleh dengar suara saya ke? Ataupun dengan saya sebenarnya lag sebenarnya. Kalau boleh dengar suara saya, boleh bagi tahu. Atau Okay. pengurusan kos. Okay, Tuan Firdaus tadi kita lag sekejap rasanya tadi, betul? Oh, ya ke? So nak saya ulang balik ke? Yes, sebab tadi rasanya connection dekat bahagian Tuan Firdaus rasanya tadi, sebab saya tanya bahagian saya dengar ke, mereka masih dengar lagi suara saya. Tadi maksudnya Tuan Firdaus yang lagging tadi rasanya. Tapi sekarang dah dengar dah lah. Tadilah. Dah dengar dah Okey, dah saya dengar ulang balik apa yang saya nak cakap tadi tu. Yes, silakan. Okey, untuk pengurusan education planning ni, kita tak dapat lari daripada dua lah. Yang pertama, planning kita, okey, sama ada untuk menyambung pelajaran untuk tertiary education ataupun untuk kita menyambung pelajaran daripada sudut vocational. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, okey, yang sama penting juga, okey, yang kalau tidak paling penting adalah kos. Okey, perancangan kos untuk kita merealisasikan kita punya planning yang pertama tadi tu. Dan saya rasa untuk kali ini kita nak fokus kepada yang kedua ni lah. Okey, pengurusan kos ataupun perancangan kos pendidikan. Okey. So, itulah dia dimasukkan dengan perancangan pendidikan. Actually dia terbagi kepada dua perkara ni lah. Cuma yang kita nak tekankan kat sini lebih kepada perancangan kos ni lah, bahagian kos ni. Okey, baik. Alright. So, sebelum kita ke soalan yang seterusnya, okey, ada lagi yang notify kita kena appreciate. Okey, hi Wani Nazira, hi. Untuk Tuan Firdaus, mereka memang panggil saya Sir Bukan saya ada gelaran daripada England ke, tak ada. Kita memang kat sini memang saya rasa ini kawan-kawan ni, so dia panggil saya Sir Okay, alright. So ada cikgu juga dalam ni, mungkin cikgu daripada sekolah ceras. Okay, dia boleh dia bagi tahu tadi, dia notify saya, dia kata dia dengar suara kita. Okay, alhamdulillah. Baik, so itu adalah sedikit apa itu maksud perancangan pendidikan lah. Okay, so kita nak pergi tanya Coach Tuan Firdaus pula. Apa yang dimasukkan dengan bahagian kos tu? Adakah dari segi menabung ke, dari segi cara nak mencari duit ke, ataupun macam mana? Apa yang dimasukkan dengan yang bahagian kos tadi, perancangan bahagian kos tu? Okey. Untuk kita katakan, kita nak menyambung pelajaran di tertiary education, maksudnya nak masuk universiti ataupun college. Okey, tidak dia memerlukan keuangan, kos. Ada tuition fees, ada cost of living, kos untuk beli buku dan sebagainya lah. Okey. So kalau katakan kita tak ada perancangan yang rapi sebelum kita masuk ataupun enroll dalam universiti ataupun college yang kita pilih tadi tu, kita akan menghadapi masalah untuk kita teruskan pelajaran. Okey, faham. Sebab kos yang ada mungkin tak cukup. Ataupun in fact kita nak enroll pun dah tak cukup dah. Sebab pada masa yang agaknya Tuan Firdaus sampai okey. Tadi macam lag sedikit lah Tuan Firdaus. Tadi macam lag sekejap dekat bahagian tadi sampai kita orang dengar sampai dekat boleh dengar ke? Okey, dah dengar ke suara saya? Sudah? Okey dah ke line-nya? Dengar. Saya nampak macam Tuan Firdaus dah okey. Dengar sudah? Okey. So tadi macam biasa
ada yang mengganggu tadi tu, gangguan halus. Saya tak nampak siapa yang ganggu, cuma tadi ada masalah internet sekejap tadi. So minta Tuan Firdaus berjelaskan sekali lagi. Tadi kan Tuan Firdaus kata untuk perancangan kos bahagian akademik ni kita ada tuition fees, kita ada buku nak kena beli, dia ada yuran dan sebagainya bila masuk universiti nanti. So sambungan pada itu tadi kami sempat sampai situ saja tadi. Oh, okey. Kenapa perlunya perancangan yang rapi sebelum kita enroll dalam college dan universiti yang kita pilih tadi ni. Okey. Sebab kos tu kita panggil inflation. Akan inflated, akan lagi mahal dari tahun ke tahun. Okey. Secara generalnya dekat Malaysia ni education cost kita inflate 3% setahun. Oh. Sebab tu kita perlu perancangan lebih awal supaya kita make sure kita ada duit yang secukupnya, fund yang secukupnya untuk memastikan kita habis pelajaran kita di universiti ataupun di college yang kita pilih tu lah. Okay, so aspek dia lebih pada khusus kepada pembahagian kos tu dari segi duit lah dan sebagainya kan. Okay, so dia especially kepada bahagian macam Tuan Firdaus kata tadi, kita punya tuition fee tu meningkat setiap tahun kan. Macam zaman Tuan Firdaus dulu, apa banyak beza yang Tuan Firdaus boleh nyatakan? Apa yang perbezaan dengan zaman sekarang ni dari segi kos berbanding dengan zaman Tuan Firdaus dulu? Okay. Saya kalau kira kos, pada zaman saya, kita bermula dengan tuition fees dulu. Okay. Zaman saya tuition fees less than 1,000 untuk satu subjek yang ada 3 ataupun 4 credit hours. Ni kita cakap pasal universiti swasta lah kan. Faham. Tapi rasanya sekarang ni kos tu dah lebih dah. Dah makan ribu-ribu lebih dah. Okey, faham. Itu daripada sudut tuition fees. Okey. Itu belum kira lagi daripada sudut cost of living. Sudut cost of living ni lagi saya rasa membebankan. Sebab student hari-hari kena makan. Ya, betul. Yang mana yang menyewa lagi lah, yang sewa rumah dan sebagainya. Betul, yang menyewa rumah dan sebagainya. Ini yang paling lebih lagi. Kalau duduk di kawasan bandar, contohnya kalau macam di KL ni kan, student daripada UKM yang dekat KL, Keramat kan, area bandar, town dekat KL, area bandar town. So area bandar lagilah kos dia tinggi lah. Kalau macam dekat Johor, mungkin dekat JB gitu. Betul lah, Johor dekat JB. Itu memberi tekanan lah kepada pelajar-pelajar. So antara dua tu lah, dia melibatkan dua lah. Cost living memang berubah daripada zaman Tuan Firdaus dulu. Memang tuition fee pun memang berbeza jugalah harga untuk sertai kos-kos tertentu ni kan. Alright, so itu antara perbezaan lah. Zaman-zaman Tuan Firdaus dulu. So sedikit kat sini sepatutnya ibu bapa dah boleh nampak lagi gambarannya. Kita nak cerita pasal macam mana. Ini baru kita panggil opening, pengenalan pasal perancangan pendidikan ni. So selepas ni kita akan bincangkan lebih mendalam, insyaAllah. Cuma nak tanya, mungkin ada yang tanya yang nak cerita pasal kos akademik lah, perancangan untuk anak-anak. Tuan Firdaus dah berkahwin ke sebenarnya? Saya dah berkahwin dah, ada 3 orang anak. Tak available dah lah. Ke available tapi ada masuk lain lah. Kita apa, kita habis kat situ. Kita habis kat situ. Itu sedikit mengenai apa itu perancangan pendidikan. Yang lebih kita khusus nak tanya pasal Tuan Firdaus ataupun Tuan Firdaus akan ceritakan lebih kepada pengurusan kos. Alright. Sebab kita tahu memang duit bukan segalanya, tapi segalanya perlukan duit.
Sebab itu kita perlukan kita perlukan kos yang sesunan dengan rapi, perancangan yang betul-betul formal ataupun betul-betul yang kita target dan sebagainya yang kita nak. Agaknya Tuan Firdaus tu lag lagi, dia senyum daripada tadi. Okey. Nampaknya kita mengalami kesukaran untuk hari ni, insya-Allah. So doakan kita hari ni dimudahkan, insya-Allah. Okey, Tuan Firdaus. Okey, so kepada ibu-bapa yang sudah menonton hari ini, so actually topik kita pada hari ini dia lebih kepada perancangan masa depan anak dari segi akademik. Okey, dari segi akademik ni, jadi Tuan Firdaus sebenarnya hari ini akan berkongsikan banyak perkara, iaitu yang pertama tadi dia dah ceritakan, first dia akan bagi tahu dulu pengenalannya pasal akademik. Perancangan akademik ni apa benda sebenarnya? Perancangan akademik ni adakah dari segi grade pelajar ke, dari segi pengurusan kewangan macam tadi tu ke, ataupun dari segi apa? Okey, cumanya hari ni kita lebih spesifikkan dari segi kos. Okey, dan Tuan Firdaus juga tidak akan menceritakan tentang siapa yang kena ada perancangan ni, kriteria ibu bapa yang macam mana yang kena ada perancangan ni sebenarnya. Kebanyakan yang buat kajian yang Tuan Firdaus bagi tahu saya. Okey. Hadir dah dia. Okay, kebanyakan yang menurut kajian dan sebagainya, kebanyakan ibu bapa dia tak ada lagi perancangan ni. Dia just go with the flow, dan situ sangat bahaya go with the flow. Nanti kita akan tengok. Alright, Tuan Firdaus, kembali kita. Yalah tu, gangguan-gangguan makhluk halus ni kita tak dapat tengok siapa yang ganggu. Okay, sebab internet kan. Okay, so Tadi Tuan Firdaus dah ceritakan tentang dua perkara yang memang membezakan zaman Tuan Firdaus dulu, iaitu tuition fees dengan cost of living, betul? Okay, so kita dah pergi ke soal isu yang seterusnya ataupun perkara yang akan dibincangkan seterusnya untuk hari ini. Yang kedua, saya nak tanya pendapat Tuan Firdaus pula. Okay, siapa ataupun macam mana kriteria ibu bapa yang perlu ada sebenarnya perancangan akademik ni? Tadi waktu Tuan Firdaus keluar tadi, saya ada bagi tahu yang di mana apabila seorang ibu bapa tu dia just go with the flow dengan anak-anak dia punya bahagian akademik especially, dia amat berisiko. Betul Tuan Firdaus? Kalau just go with the flow tanpa perancangan. Betul. So actually bagi Tuan Firdaus ataupun pendapat Tuan Firdaus, kriteria ataupun siapa yang perlu ada perancangan akademik ni? Mungkin bukan ibu bapa saja. Okey, sebelum saya masuk spesifik siapa yang perlu tu, okey, nak bagi sedikit gambaran. Okey. Majority Malaysian, okey, sekarang ni menggunakan PTPTN lah, mengharapkan PTPTN lah. Okey. Betul? Untuk betul, membiayai budaya ke? Memang budaya sekarang lah PTPTN. Yes. Okey, dan kita tengoklah PTPTN sekarang dah kira kosnya makin dia punya fund makin mengecil sebab ramai yang pinjam tapi tak ramai yang bayar lah. Betul. Okey, yang kedua yang paling semua orang nak adalah scholarship ataupun bursary lah. Which is saya rasa pada masa sekarang sangat-sangat susah untuk dapat. Okey. Ada dua faktor. Satu, sebab makin ramai student yang ada dan orang yang pandai-pandai. Okey. Kedua, orang yang nak memberi, badan-badan yang nak memberi scholarship tu makin mengecil sebab kos makin meningkat. Faham. Okey. Dan yang ketiga ni yang paling kurang, kiranya dekat Malaysia ni paling kurang lah, adalah self-funded lah. Self apa sekali lagi Tuan Firdaus? Tadi macam sangkut sekejap. Self-funded. Maksudnya Okey, self-funded. Okey. Guna duit sendirilah untuk bayar. Okey, faham. Okey. Dua ni, dua yang pertama tadi, PTPTN dengan scholarship. Okey. Bukan kita yang tentukan. Maksudnya orang lain, okey, yang tentukanlah. Tidak sama ada kita dapat. Tidak yang boleh mohon je. Betul. Okey. Yang ketiga ni, ini kita sendiri yang decide. Saya yakin, okey, mana-mana ibu bapa, okey, yang sayangkan anak-anak, kalau diberi pilihan akan memilih akan memilih. Okey.
Hello, dengar ke? Agak ini agak lagging bahagian dekat Tuan Firdaus ni. Yes. Sekejap minta maaf tuan-tuan. Okay, so actually apa yang sedang, mungkin ada yang baru sedang masuk, apa yang sedang Tuan Firdaus ceritakan, okay, ataupun dia tengah kongsikan tentang tadi dia bagi tahu tentang ni apa nama, tiga jenis yang ibu bapa ataupun ciri-ciri pelajar dekat Malaysia ni. Yang pertama je yang dikatakan oleh Tuan Firdaus tadi, mengharapkan PTPTN. Okay. Tapi PTPTN ni dia kata dia punya kos ataupun dia punya income tu semakin mengecil setiap tahun sebab ramai yang pinjam dan ramai yang tak bayar. Okay. So lepas tu yang keduanya dia kata tadi, kategori yang kedua ni yang memang nak scholarship, pelajar-pelajar yang memang nak scholarship, scholarship dalam bahasa Melayu, pembiayaan macam tu. Okay, so memang scholarship ni memang payah memang susah lah nak dapat sebab makin ramai pelajar-pelajar dekat Malaysia ni sebenarnya yang bijak-bijak pandai untuk yang nak aim pasal scholarship ni. Dan yang ketiga Tuan Firdaus cakap tadi sebelum keluar, Tuan Firdaus ada ingin bagi tahu kategori ketiga ni yang self funding katanya. Self funding tu maksudnya memang apa-apa kos semuanya tu atas diri sendiri. Memang keluarga ke, memang income dari segi mak bapak dia sendiri. Okay, Tuan Firdaus kembali lagi. Oi, banyak gangguan halus kita banyak betul lah gangguan hari ni. So kita lupa nak pagar live kita tadi tu. Kena pagar live kita ni. Okay, so tadi sambung, mungkin ada point yang belum dijelaskan. Okay, so terus kepada ni. Okay, so untuk point yang ketiga, self funded ni, yes. Siapa yang perlu merancang supaya dia dapat buat self funded untuk education cost ni? Okay. Satu yang paling kira no brainer adalah parent lah. Ayah selalunya. Parent yang sayangkan anak-anak dan yang dia punya goal dia ataupun dia punya tujuan dia, okey, matlamat dia, dan dia percaya education ni dapat meningkatkan mutu kehidupan anak-anak dia. Selalunya macam itulah parent meningkatkan mutu tu maksudnya quality of life anak dia. Okey, katakanlah sekarang ni parent daripada golongan B40. Yes. Majority parent yakin dengan education sajalah untuk bawa anak dia duduk kepada M40 dan T20. So melalui education. So parent-parent ni yang sayang anak dia dan dia nak anak dia lebih bagus daripada current condition dia, current lifestyle dia. Parent-parent ni adalah orang yang perlu merancang. Kedua, untuk individu sendiri, contohnya katakanlah macam Faris. Ramai je orang yang macam Faris yang kiranya remaja, yang terpaksa bekerja. Kiranya lepasan SPM, yang tak dapat menyambung pelajaran, tak kisahlah vocational ataupun tertiary education, college dan universiti, yang terpaksa bekerja. Tapi dia ada niat, dia nak sambung pelajaran lagi. So dia orang ni orang yang perlu merancang keuangan. Sebab masa zaman saya belajar dulu, ramai kawan-kawan saya yang serumah, dia orang kerja dan belajar part time buat diploma. Supaya dia orang tahu, dia orang kena buat degree, kena buat master dan seterusnya. So dia orang rancang keuangan dia orang, supaya dia orang boleh further study self funded. Apa kelebihan self funded dengan ataupun antara tiga-tiga kategori yang Tuan Firdaus cakap tu, yang mana yang paling terbaik sebenarnya? Adakah scholarship ataupun self funded? Kita tahu PTPTN ni ramai sangat yang macam gitu kan. So PTPTN ni berhutang satu lagi, itu tanggungan. So dia menambah lagi sebenarnya. So antara dua scholarship dengan self funded ni, Tuan Firdaus cadangkan yang mana sebenarnya? Sebenarnya it's a no brainer. Semua orang pun nak scholarship. So it's a no brainer lah. Cumanya macam possibility tu dapat tu lah. Kan?
Dia kalau kita merancang ni, okey, kita macam sediakan payung sebelum hujan. Betul. Okey, maksudnya kalau hujan kita dah ada payung. Macam apa nama sama macam scholarship tadi. Okeylah, kalau tak maksudnya kalau ada scholarship macam tak hujan lah, tak apalah kita bawa payung tadi tu kan. Additional. Okey kan. Tapi kalau kata hujan maksudnya tak dapat scholarship tadi. Maksudnya macam mana? Kan betul, pasal lencun betul, ni kan. setuju. Sebab tu kita perlu merancang lah. Macam tu. Faham. Tapi kalau kata cakap PTPTN tadi, okey, PTPTN kita berhutang sebelum kita ada income. Itu pertama. Okey, katakanlah bila kita graduate nanti tidak dapat kerja, okey, income ataupun salary kita tu tak seperti mana yang kita harapkan. Macam mana kita nak bayar hutang tadi tu? Macam mana kehidupan kita seterusnya pula? Itu yang Along tu. Takut meruntun kehidupan kita. Yes. Kemudian selepas kita belajar. Faham. That's mean kalau apa yang saya faham juga sebenarnya walaupun kita dapat scholarship ataupun kita tak dapat scholarship, dua-dua ni benda yang kita kena ada perancangan akademik. Dia tak ada terkecuali, betul? Dapat scholarship pun kena ada perancangan, tak dapat pun lagilah kena ada perancangan. Betul. Okay, so dekat sini lagi-lagi dia khusus kepada ibu bapa yang anak is growing lah. Tapi kepada ibu bapa yang mana kalau ada kategori yang kedua yang baru lepas berkahwin, tapi ada dalam live ni, belum lagi dikurniakan anak ataupun anak masih kecil lagi, jauh lagi perjalanan anak ke universiti dan sebagainya, ini ialah bukan sekadar universiti, betul tuan? Betul. Dia Faris, saya rasa ada banyak misconception dekat sini tau. Dah ada anak baru nak merancang. Sepatutnya kalau kita dah plan untuk ada anak, on the spot kita terus merancang. Supaya dia macam ni lah. Okay. Kalau kita start merancang, okay, jumlah tabungan kita setiap bulan, okay, untuk kos yang akan datang tu lebih banyak lah. Okay, contohnya lah, katakanlah untuk kita belajar engineering di IPT swasta. Okay, kos bermula daripada 60,000 untuk 4 hingga 5 tahun. Kalau kita ada masa cuma 10 tahun je, berapa banyak kita nak kena menyimpan setiap bulan supaya ada 60,000 tadi tu. Dengan kalau kita bermula dalam masa 20 tahun. Macam tu. Faham? Okey, so dekat situ kesilapan ataupun tanggapan ramai ibu bapa yang menyebabkan mereka tak ada plan ataupun perancangan ni, mereka rasa lepas ada anak esok ataupun lagi dah sekolah menengah esok barulah duk fikir-fikir universiti ataupun barulah duk fikir-fikir perancangan yang akan datang. So sebenarnya macam saya ada berkawan dengan kawan-kawan yang berbangsa Cina. So saya nampak kenapa dikatakan kan adalah diorang gelarkannya kalau bangsa diorang je kaya dan sebagainya. So saya tanyalah dia, apa pendapat dia pasal kita orang cakap kalau Cina je kaya. Dia explain lah kenapa. Sebab apa? Dia kata waktu dia declare, mak dia declare je dia pregnant, ayah dia terus ada account bank untuk dia. Tak payah tunggu dia lahir. So that's mean kat situ kita nampak perancangan dia yang rapi. Dia bukan je kaya sebabkan dia menyimpan dan merancang. Betul? Betul. Saya nak cerita pengalaman saya masa belajar dekat MMU dulu. Okay. Saya ada kenal seorang kawan saya lah, dia Chinese, perempuan. Dia panggil Amoy lah kan. Amoy lah. Dan dia daripada Penang sama dengan saya. Sebab dari Penang sama, dalam kelas yang sama, accounting, kos yang sama. So saya duduk sebelah dia lah, selalu berborak dengan dia lah. Saya tanya dia macam mana dia bayar untuk dia punya tuition fees. Satu benda yang kira mind blowing bagi saya pada masa tu, sebab dia punya lifestyle biasa-biasa je. In fact, dia bawa Honda Cup C70. Tahu? Untuk pergi C70 kuliah dan sebagainya. Tapi dia self-funded tuition fees. Self-funded. So bagi saya macam orang yang biasa, saya assume dia daripada M40
punya family, tapi self-funded. Berbanding dengan majoriti yang saya tengok student-student lain, ramai yang dapat scholarship dan ramai juga yang PTPTN, tapi dia kan so maksudnya bapak dia daripada nak kata kaya, kira-kira M40 ramai je kita bumi Golongan ataupun tu. non bumi daripada M40. Malaysia ramai M40. Betul. Tapi ramai yang tak merancang, ramai. Macam bapak Yes. dia dah make sure dah ada duit untuk dia belajar self-funded dekat IPTS dalam kos yang dia nak, kan, tanpa menyusahkan siapa-siapa. Dan Yes. dia ada full control. So saya, bagi saya itu adalah kiranya first impression saya berkenaan dengan education planning tadi ni. Okey, faham education planning. Zaman ni. belajar lagi. Okey. Itu ialah antara culture ataupun budaya yang patut kita terapkan lebih banyak. Kita bukan nak cakap tak ada, cuma kesedaran tentang education planning ni dia lebih kepada majoriti yang tak ada lagi. Majoriti je. Betul. Ataupun ada tengah golongan tu dia ikut-ikut je. Kalau kata geng-geng dia tu, biasanya geng-geng jiran-jiran dia tu anak dia begini, begitu jugalah anak dia. Selalunya kita ada budaya tu kuat lagi. Okay. Kalau anak jiran tu pergi situ, kita pun kalau nak pergi situ juga, tak pun lagi bagus. Itu je yang kita ada culture yang gitu, fighting yang macam gitu. Tapi how to go to that, dia tak tahulah. Okay. Itu sebab yang kadang-kadang kita dengar tuition fees tu mahal dan sebagainya. Mahal ada sebab antara sebabnya kita tak ada perancangan dan sebagainya. Macam mana kalau mahal orang still boleh bayar dan sebagainya. Orang yang sama macam kita pula tu, kalau kata dia memang kaya, lain cerita lah. Macam tadi lah, macam kawan tuan Firdaus tu, bawa Honda Cup pergi mana? MMU. Betul. Saya kalau zaman saya tu Honda Cup ni biasa orang jumpa kat depan parking Pak Mamak je. Zaman sekarang ni ED dekat dalam universiti so nampak tak betapa hebatnya education planning ni. Okey, kita ada nak ni ada yang komen. Abdul Razak Tain. Okey, ni YDP tuan. Ni YDP BIBG Sekolah Ceras. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, perkongsian yang baik. Tahniah kepada penganjur dan alhamdulillah. Okey, alhamdulillah terbaik. Terima kasih tuan. Okey, so kita nak sambung tadi kita punya perbincangan mengenai itu antara kategori-kategori ibu bapa ataupun status yang perlu ada perancangan pendidikan sebenarnya. Dia sebenarnya kalau planning nak kahwin dah kena fikir dah kan. Kalau kata actually planning nak kahwin tu dah fikir dah anak macam mana. Macam tu lah kan sepatutnya. Okay, so kesilapan kita last minute dan mengharapkan something yang miracle, itu yang nanti kita harapkan PTPTN sebaliknya dan sebagainya. Okay, so kita dah tahu kategori ataupun golongan-golongan yang perlu ada, sepatutnya ada lah, okay, education planning ni ataupun dalam bahasa Melayu dia perancangan pendidikan. Okay, so kita nak tengok yang seterusnya. Okay, pada Tuan Firdaus, masa time yang paling sesuai untuk ada perancangan ni bila? Macam kita tahu tadi, nak kahwin pun patutnya dah ada anak pun patutnya ada. Anak on the way lagi 2 tahun nak masuk U pun patutnya memang lagilah kena ada perancangan ni. So actually kalau kata nak paling terbaik time-nya bila? Okay, kalau tanya saya, immediately. Okay. Immediately. Mungkin ada parent yang dengar ni, okay, dan baru tahu pasal perancangan pendidikan ni. Anak dia sekarang mungkin darjah 1. Okay, so immediately. Okay, besok terus buat research dan terus enroll untuk buat planning. Okay, ataupun pasangan yang baru bercinta, plannya bulan depan nak kahwin. Okay. Dah boleh research dari sekarang dan buat. Yang pentingnya adalah secepat mungkin. Itu yang paling penting. Dia punya gist dia secepat mungkin. Okey, kalau kata secepat mungkin, ada dekat mana yang Tuan Firdaus boleh suggest? Ibu bapa tu mungkin ada yang baru first time dengar pasal ni. So dia nak buat tindakan tu pun dia macam tak tahu nak ke mana. So Tuan Firdaus cadangkan macam mana? Dekat mana ibu bapa ataupun pasangan-pasangan ni boleh dapatkan tentang ni?
Okey, first kali nanti boleh minta dengan Lahazun contact number saya, boleh ni dengan saya. Okey, dengan Tuan Firdaus Okey. boleh lah Okey, maksudnya. ataupun okey, sekarang ni kita ada Google, betul? Betul. Okey. Itu yang paling bagi saya kiranya the smallest step yang kita boleh ambil adalah immediately lepas je sesi live ni terus Google perancangan education planning. Okey, perancangan pendidikan. Dekat situ boleh belajar. Boleh at least tahu sedikit. Tapi betul lah apa nama yang sebaiknya dapatkan khidmat pakar, orang yang memang involved dalam benda tu. Kadang-kadang bila kita buat research sendiri ni takut ada benda angle-angle yang kita terlepas pandang, kita tak nampak. Tafsiran ni dia jadi jadi hadis step doif. yang sepatutnya betul. Google dulu. Ambil tahu sedikit. Dan kemudian cari pakar. Okay, antara pakarnya ialah tuan-tuan dan puan-puan, dia dah dia. Tuan Firdaus ni dia dah berkecimpung dalam dunia dari segi perancangan ni dah hampir 15 tahun dan insya-Allah akan meneruskan lagi perjuangannya. So boleh mendapatkan contact number ataupun nak berhubung macam mana dengan Tuan Firdaus ni, boleh hubungi Lahazun Education selepas ni. Okay. So itu antara cara lah yang ibu bapa boleh usahakan kan, kalau atau untuk dapat tahu kan macam mana nak tahu lagi lebih lanjut pasal apa education planning ni. Apa lagi selain daripada education, ada lagi planning lain ke? Mungkin nak tahu juga. Okay, tapi macam kita kata, kalau nak tahu lebih baik kepada pakar. Ambil tahu serba sedikit. Okay, sebelum berjumpa tu ambil tahu serba sedikit. Macam berguru dulu lah, zaman belajar dulu. Baca sikit dulu sebelum masuk kelas, dan masuk kelas esok dengar. Macam tu lah. Okay, so betul, betul. Ambil tahu sikit, at least gist je, tak payah tahu mendalam pun. Bila nak tahu deep, nak tahu macam mana, how it works, boleh tanya kepada pakar-pakar. Okay, so kita nak teruskan lagi, alright, untuk isu pasal planning pendidikan ni. Okay, tapi sebelum kita nak teruskan, ada yang nak tanya ke dekat dalam ruangan ni, sebab kita ada beberapa yang sedang menonton ni. Adakah masih lagi clear ataupun jelas? Ada apa-apa nak diajukan? Okey. Kita ada Azlan Azhari kata terima kasih atas perkongsian ilmu, line slow. Ya, kita ada gangguan halus sekejap tadi. Okey, so insya-Allah alhamdulillah dah tak ada apa-apa dah, ini dah clear dah. Okey, kepada mereka yang sedang menonton yang lain, ada lagi yang nak tanya, boleh teruskan ajukan Okey, kita teruskan lagi. Tuan Firdaus ada penambahan mengenai ini ke, di mana ataupun masa yang paling sesuai tu selain daripada yang Tuan Firdaus cakap tadi, ada penambahan sebelum kita teruskan ke soalan lain? Saya rasa the gist dia punya itu adalah immediately itulah. Okay, immediately. Baik, faham? Alright. Seterusnya, macam mana kalau katalah ibu bapa tu nak dapatkan nasihat pasal perancangan akademik ni? Okay, tadi kita tahu dekat mana. Okay, so sekarang ni mungkin ada cara lain ataupun ada kaedah lain yang ibu bapa boleh dapatkan nasihat. Mungkin berjumpa dengan siapa ataupun apa first step kena buat. Dari sikit pendapat Tuan Firdaus, silakan. Okey, daripada sudut bagaimana tadi tu, okey, saya cuma nak highlightkan 2 point lah. Pertama, okey, untuk merancang tadi tu, okey, ini kira nak menambah idea kepada parent lah okey. Sebelum pergi bagaimana tadi tu, okey, ada 2 angle yang kita tengok. Pertama, okey, kita akan menabung setiap bulan, okey, untuk education anak kita, okey. Ini yang sudut pertama lah, okey. Dipanggil apa nama, consistent contribution setiap bulan, okey, di tempat yang betul supaya kan saya cakap tadi pasal inflation tadi tu, okey. So return ataupun yield yang kita dapat, okey, keuntungan yang kita dapat melebihi daripada inflation. Kalau tidak, kalau kurang, maksudnya kita simpan tapi value dia ke depan makin kurang. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, ini berkenaan dengan risiko. Sekarang ni, okey, saya ada anak 3 orang. Okey. Saya menyimpan setiap bulan untuk anak-anak saya.
semasa saya hidup. Na'uzubillah. Katakan kalau besok saya meninggal, siapa yang akan terus menyimpan untuk anak saya tadi? Okey. Faham? Ini adalah dua angle ataupun dua faktor, okey, yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa. Okey, yang bagi saya yang sangat penting lah. Okey, untuk perancangan pendidikan tadi itu. Okey. So Faham. bagaimana ibu bapa nak mendapatkan benda ni? Okey, masa saya cakap tadi, first step Google dulu. Tahu serba sedikit. Kemudian dapatkan khidmat pakar. Okey. So maksudnya khidmat pakar ni pun ibu bapa boleh tak macam nak tahu dia tu ialah pakar dalam bahagian perancangan dan sebagainya. Melalui Google sebenarnya juga ke? Google untuk kita tahu apa yang kita Yes. serba sedikit yang kita perlukan. Okey. Pakar ni sebab industri financial dan risk management ni highly regulated punya industri. Okey. Siapa yang boleh dikatakan pakar ataupun orang yang layak ataupun ahli dia? Okey. Orang yang diberikan lesen oleh bank negara untuk memberikan khidmat dia. So boleh banyak company dekat Malaysia, banyak kita panggil agent lah, yang boleh membantu. Kerana tapi kena pastikan semua pakar-pakar ni yang berdaftar lah, kan? Yang paling penting tu berdaftar. Faham? Dengan bank negara, dengan Suruhanjaya Commission SC, kan? Mesti berdaftar dan berlesen. Barulah diorang layak untuk memberi khidmat nasihat. Jangan sebarang-sebarang pergi bomoh ke apa. Faham? Memang takut pergi bomoh ke apa. Faham? Setuju? Maksudnya jangan cari orang yang salah sebenarnya. Takut nanti nasihat yang diberikan tu mungkin macam orang kata just fakta je, dia pun tak tahu keberkesanan dan secara praktikalnya betul ke tidak dan sebagainya. Ada soalan dekat dalam komen ni daripada Abdul Musi, dia kata ikut pengalaman Tuan Firdaus lah, ada tak apa kesan yang Tuan Firdaus boleh ceritakan, real case study yang orang cerita bila tak buat perancangan pembelajaran ni, akademik ni, academic planning academic macam tu, education and planner tu. So apa real case study yang Coach Firdaus atau Firdaus boleh kongsikan kepada kami yang sedang menonton ni? Okey, saya nak bagi lebih kurang tiga cerita lah. Tiga. Kita pertama tadi saya dah bagi tahu dah. Kita pertama saya dah bagi tahu tadi dah. Yang kawan saya Chinese perempuan daripada Penang tadi. Bapak dia memang buat education planning yang sangat baik. Dan dia pun dah graduate dan bekerja yang sangat bagus lah sekarang. Itu kisah yang pertama. Kira panggil success story. Alright. Saya ada kisah yang kedua. Kawan saya juga. Daripada kos yang berbeza. Dia saya tak nak mention nama, cuma bagi tahu kawan je. Dia tak habis belajar pun. Dia menggunakan PTPTN lah, untuk membayari dia punya tu. Tapi PTPTN kan ada limit. Lepas tu dia terpaksa extend. Dia tak habis belajar lah. Dia kena extend. So bila extend, kos yang dia kena bayar additional tu dia dah tak mampu dah. In fact cost of living pun dia dah tak mampu dah. Dan dia kesian dia daripada dia susah. Saya dah pergi rumah dia. Memang bapak dia daripada kakak tu. Sekarang ni dia end up kesian. Satu, dia dah ada hutang dengan PTPTN yang sangat besar. Dan dia tak ada degree, tak habis belajar. Dan dia sekarang ni kira odd job punya, dia odd job. Maksudnya apa nama panggil? Odd job bahasa Melayunya kira dia tak boleh pekerjaan yang tetap. Tak ada kerja tetap. So saya kesian jumpa dia tertekan.
Satu, hutang PTPTN mesti kena bayar sebab dah kena blacklist dan sebagainya. Okey, income yang dia ada pun tak seperti yang dia expect sebab dia odd job. Kan? Bila dah tak ada degree dan sebagainya tu. So teruklah. Okey. Faham? Saya ada kawan yang ketiga. Okey, Okey. kisah yang ketiga. Sama juga, tak ada perancangan keuangan yang juga. Ambil PTPTN juga. Okey. Kerja kira okey. Cumanya sampai sekarang dia masih membayar PTPTN dia. Sampai sekarang kiranya daripada income dia tu, daripada salary yang dia dapat tu, dia masih membayar dan kira dia dia tak dapat betul-betul ni lah. Faham? Nak kiranya nak explore further lah dalam dia punya kehidupan dia sebab masih dikongkong oleh hutang tu. Okey, faham. Maksud tu the real case tadi lah yang sedang berlaku. Ini tiga-tiga adalah kawan saya. Okey. So Tuan Firdaus sendiri ada pernah terjebak dalam kategori-kategori yang mana? Mungkin pernah dalam kategori yang ketiga tadi ke sekejap ataupun macam mana? Waktu belajar Alhamdulillah saya dapat pembiayaan bukan daripada PTPTN lah. Okey, alhamdulillah. Alright. So, ada juga yang bertanya juga. Dia nak mungkin parent rasanya. Wali Nazira tanya, boleh tak cerita sedikit apa step pertama kalau kata dia nak usahakan sendiri sebelum nak jumpa pakar, at least dia boleh apa yang diorang ibu bapa yang sedang menonton ni boleh mulakan untuk step pertama dalam education planning. Apa step pertama at least? Okay, first kena ada goal tadi macam saya cakap tadi, yang masa awal-awal kita cakap tadi, kita kena ada goal. Okay, maksudnya kena tahu dulu first kali dia nak pergi universiti ke, dia nak pergi college ke, di luar negara ke, dalam negara ke. Okay. Pas apa, roughly katalah nak buat accountancy ke, nak buat engineering ke. Okay. Dan kita ambil tahu kosnya berapa, universiti mana yang terbaik kalau di dalam Malaysia lokal, ataupun kalau nak pergi overseas, universiti mana yang terbaik yang dia plan dia nak semua tu. Itu yang paling penting bagi saya lah, goal tu dulu. Dah tahu kos anggaran dia sekarang, dan boleh kira tengok pula setiap negara different inflation rate dia, kan. Mungkin Tuan boleh cerita sikit inflation tu apa sebenarnya maksudnya, sebab ada pun tahu ada orang negeri dalam ni, orang negeri Sembilan, orang Kelantan tak faham inflation gapo dia inflation tu. So mungkin cerita sikit. Secara mudahnya inflasi, kita bagi contoh dulu secawan teh tarik, secawan teh tarik kita boleh beli dengan harga 80 sen. Betul. Sekarang teh tarik RM2.50 ke RM1.80 sen. RM1.8, RM2.5 tu Milo. Dekat RM3. RM1.80. Itu adalah inflation. Sebab teh tarik yang sama. Dia pakai susu yang sama, dia pakai teh yang sama. Semua yang sama. Tapi harga dia dah naik. Itu adalah inflation. Secara mudah nak fahamnya. So bila kita dah tahu goal tadi, kita dah tahu dah check sedikit dia punya inflation apa semua, dan barulah kita boleh decide macam mana kita nak buat berdasarkan dua benda yang saya cakap tadi tu, yang regular contribution, setiap bulan berapa nak kena simpan, dekat mana nak kena simpan, berapa return yang kita perlukan. Kedua, pengurusan risiko yang involve. Faham. So dua benda ni baru kita consider. So itulah step pertama tadi, tahu goal. Kedua, tahu serba sedikit berkenaan dengan regular contribution dengan risiko. So bila jumpa dengan pakar nanti, pakar akan detailkan dia. Dan betul-betul guna matematik lah, maksudnya menggunakan calculation yang betul-betul lah. Yes, guidance nak simpan di mana dan sebagainya kan. Dari segi return semua tu. Betul. Good. So maksudnya yang menjawab kepada soalan cikgu pun
Puan Mani Nazira ni, dia kata nak tahu step pertama, at least macam Tuan Fido kata, goal dahulu. Kita kena tahu dulu ke mana arah yang kita nak bawa anak kita ni, course apa yang kita target nak ambil. Mungkin dalam masa ke semasa, time to time, mungkin berubahlah course kita nak pilih tu, tapi at least kita ada anggaran ataupun kita ada roughly tahu bajet. Okay, kalau nak tukar-tukar pun rasanya kat sini-sini je, kos ni je, harga-harga macam gini je kan kalau nak tukar pun di masa datang. Okay, so itu step pertama. And then bila dalam bahagian, mungkin saya mana tahu kira-kira ni je, nak kira return investment, tak pandai lah saya macam mana. Itu yang baru pergi ke pakar. Itu yang baru pergi ke pakar, dan pakar akan bagi tahu lah, suggest yang kamu macam ni. Okay, at least dia ada niat nawaitu sama Roden tu dah ada sikit terdetik untuk nak adakan planning education dia. Itu pun dah sebenarnya bagus lah sebenarnya. Alright, and then ada satu lagi soalan mengenai topik kita hari ni. Abdul Masih ditanya lagi, biasanya punca yang sebabkan parent ni selalunya yang Tuan Fido nampak, bila diorang sedar, bila apa benda, macam mana bila time diorang ni sedar yang kena ada lah pelan-pelan belajaran ni, selalunya lah yang Tuan Fido nampak. Adakah macam besok kata apa, nak terberak baru nak gali ke ataupun macam mana? Selalunya macam tu lah. Selalunya bila dah anak dah habis SPM, kita cakap anak belajar betul-betul. Okey, bagi masuk universiti. Bila anak dapat surat tawaran, okey ada amount nak kena bayar. Baru macam alamak. Kita suruh anak je belajar tapi kita sendiri tak buat planning yang sebetulnya. Masa tu baru kita mulai lah. Okay. Kedua, bila kita sendiri di dalam situasi tu, masa kita belajar dulu. Selalunya orang yang mengalami masalah ini, dia tak nak benda itu berlaku kepada anak dia sendiri. Betul. Okay, kan saya tadi ada tiga cerita tadi tu kan. Kan anak, bayangkan kawan saya yang tadi tu, yang daripada family B40 tadi tu. Betul. Saya yakin kalau dia berkeluarga dan ada anak, dia tak nak masalah yang sama, kesulitan yang sama membelenggu anak dia. Dan masa bila lagi dia dan keluarga dia akan keluar daripada jadi golongan B40 tadi tu. So saya yakin dia mesti tak nak benda yang sama berlaku kepada anak dia, keturunan dia. Saya yakin. Okey. Faham? So itu maksudnya dia real case tadi lah. Ya betul, saya tertarik bahagian kita minta anak-anak kita ni untuk belajar rajin, nanti masuk universiti, kena masuk, ada certain barrier yang macam tu. Tapi ada bila dia dah memang betul-betul masuk universiti, dari segi kewangan dan sebagainya tu kita tak bersedia pun sebenarnya. Actually suruhan tu, bila kita kata suruh masuk universiti tu, kita kena tahu lah kan, ada tanggungan selepas tu bila dia masuk. Sepatutnya kita kena sedar yang tu. Which is sedar je, cuma tak perasan buat, sebab dulu mak ayahnya pun masuk universiti juga. So bila ada anak punya time, kena buat pinjaman dan sebagainya. Alright. So dekat sini lah, tadi Tuan Fido ada cakap kat pasal risiko kan, ada beberapa risiko tentang topik kita hari ni. So boleh Tuan Fido kongsikan tak apa tu risiko dalam educational planning ni? Ada tak beberapa risiko yang ibu bapa kena ambil pot lah, macam ambil berat lah? Okay, first kali risiko dia pasal kehidupan lah. Sekarang ni saya ada anak, saya boleh menabung. Okay, alhamdulillah saya sihat, saya boleh bekerja. Okay, na'uzubillah, something happen dekat saya meninggal ke, saya cacat kekal ke, saya ataupun kena penyakit kritikal dan dah tak mampu saya nak menabung untuk anak-anak saya. Itu risiko yang pertama. Okay, risiko yang kedua adalah economic risk. Betul. Okay. Sebab tu kita nak menabung di tempat yang risiko yang betul. Sebab risk appetite orang berlainan. Ada orang yang risk taker, ada yang moderate, ada yang very low risk. Risk appetite dia. Apa nama mungkin? Dia punya tahap berani je lah. Orang yang sanggup yang dia punya ni boleh. Okay, dia ada orang boleh pergi main share. Dia okey je nak main share. Risk yang paling tinggi. Ada orang tak boleh sebab dia tak boleh nak hadam, orang risiko terlalu tinggi ni. Dia nak pergi mungkin unit trust je. Sebab dia punya risiko dia macam tu je, average risiko dia. Ada orang unit trust pun dia tak nak.
Dia nak pergi kepada fixed deposit je, bond je. Yes. Kan? Di mana risiko dia rendah je. Return dia pun flat je. So first kita itu adalah risiko yang kedua lah. Risk appetite orang tu macam mana? Okay. Sebab mungkin hari ni kita invest kepada satu tempat, katalah unit trust, okay, yang memberi return mungkin dalam 8%. Disebabkan oleh condition ekonomi dunia ataupun ekonomi Malaysia, okay, yang makin merudum, okay, fund yang tadi tu memberi return 8% dah mungkin tak boleh memberi return lagi dah. Faham. Ataupun mungkin return dia cuma 3% je. Itu adalah risiko yang kedua lah yang tu. Sebab tu tadi saya kata saya linkkan dengan risk appetite tu. Sebab bila involve ekonomi ni something yang kita cuma boleh elak tapi kita tak boleh nak ada control. Faham? Faham? Okey, so itu antara risiko lah kalau kita kepada ibu bapa yang memang nak proceed dengan educational planning ni. So mungkin sedikit sebelum kita habis, kita takut overrun dulu, dah sepatutnya Legal Life ni sejam je, tapi tak apa. Nak tanya sikit pasal Gatot Fido, kalau nak macam mana nak adapt dengan risiko-risiko tu, apa benda yang kena bersedia? At least. Okay, first kali knowledge lah. Kita kena tahu dulu. Okay. Kita kena tahu dulu apa yang kita nak involve tu. Apa yang ni. Contohnya katakanlah unit trust. Unit trust tu fund tu link dengan apa? Kan? Link dengan commodity ke, link dengan equity ke. Kan? So benda tu kita kena faham dulu. So kita tahu risiko dia macam mana dulu. Tapi benda ni, okay, kita boleh Google, tapi orang yang paling layak untuk bercakap, yang paling ni adalah dengan pakar tadi. Sebab pakar nampak secara keseluruhan, kita mungkin nampak daripada satu sudut. Okay, faham? Alright. So, actually yang kepada yang bertanya tadi, terima kasih untuk soalan-soalan yang diajukan kepada Tuan Fido. Okay, alhamdulillah, harapnya semua berjaya dijawab, ataupun mungkin ada yang rasa macam saya nak tahu lagi deep lah. Tadi Tuan Fido mungkin bagi tahu surface je, apa dia hubungi pihak Lahazul untuk kami bagi tahu macam mana nak hubungi dengan Tuan Fido. Mungkin direct terus dengan Tuan Fido untuk tanya lebih dalam, lebih deep. Okay, kita tahu Tuan Fido pun merupakan salah seorang daripada pakar tu yang disebut-sebut tu. Alright, so kita sebenarnya dah berada di penghujung program ataupun penghujung live Mega Live ni sebenarnya. Okay, untuk sebelum kita nak tutup lah kepada ibu bapa semua, okay, sikit Tuan Fido nak nasihatkan mengenai topik kita hari ni kepada ibu bapa yang sedang menonton. Mungkin pelajar juga. Saranan lah kita saranan, saya tak bagi saranan lah. Kira apa nama, ambil tahu dari sekarang. Sebab kalau kita ambil tahu ni, tak akan merugikan kita pun. Ambil tahu dulu. Ambil tahu apa itu perancangan pendidikan ni. Ambil tahu dulu. Kemudian bila benda tu bila kita ambil tahu benda tu ada relate dengan kita, tangkap dekat kita punya ni, barulah kita akan trigger action tadi tu. Kita mungkin nak pergi cari pakar, nak pergi cari Lahazun dan sebagainya. Kalau kita ambil tahu, selalunya bila orang yang tak ambil tahu ni, dia tak akan ada apa-apa trigger dia pun. Sampailah dia kena. Mungkin pada masa tu dah terlambat lah. Ambil biasa tahu. Orang kita lah kena batang hidung baru nak. Betul. Okay. So actually apa-apa yang Tuan Fido cakap tu sebenarnya sebenarnya merupakan perkara yang penting dan perlu diberikan perhatian, especially ibu bapa. Yang on the way jadi ibu bapa pun sama juga, perlu ambil ilmu ni lebih awal. Sebab sepatutnya ataupun sebaik-baiknya macam Tuan Fido kata, bermula immediately. Lagi-lagi kalau ada anak yang sedang membesar, mungkin dah dekat sekolah rendah, so dah kena planning dah sebenarnya. Cepat-cepat, mungkin memang sekolah rendah baru, macam Tuan Fido kata, ada duration mengumpul tu. Kalau tidak, kalau makin lanjut kan, mungkin anak-anak masuk universiti ambil diploma umur 30 lah, sebab time tu pun cukup duit.
Kalau lambat. Betul? Okay, so itu saja. Terima kasih Tuan Firdaus sebab sudi untuk berkongsi ilmu yang yalah, mungkin kita kata mungkin surface ataupun nak tahu deep, mungkin kita ada sesinya. Cukup untuk ini hari lebih kepada awareness ataupun apa kita nak bagi tahu kepentingan mengenai education planning ni. Topik ni pun jarang dibicarakan sebenarnya dalam kalangan-kalangan kita, topik-topik ni. Planning untuk education. Yang kita tahu, at least kita planning mungkin dalam kepala je. Okay, masuk sekolah ni, masuk USO, aku cek duit banyak ni lah. Macam itu je roughly. Mungkin kita tak ada lagi yang, mungkin bukan tak ada, kurang lah orang yang betul-betul planning. Okay, berapa nak simpan, dekat mana nak simpan, kenapa simpan di sini, kenapa menabung kat sini, kenapa masuk ambil course ini dan sebagainya. Alright, so itu saja untuk sesi Mega Live pada hari ini. Macam saya katakan tadi, apa-apa yang hendak ditanyakan, diajukan soalan selepas ini kepada Tuan Firdaus, boleh hubungi pihak kami, mana-mana pegawai akademik kami akan bagi tahu ke mana nak contact Tuan Firdaus ni lah. Alright, so itu saja daripada saya, PLF Faris dari Lahazun Education untuk sesi Mega Live pada hari ini. Terima kasih kepada ibu bapa dan mereka pelajar-pelajar yang sudi sertai pada tengah hari cerita education planning. Mereka sanggup committed masuk untuk dengar. Memang ibu bapa yang cemerlang, memang sifat begitu. Alright, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Itu saja daripada saya. Doakan Gaza dan saudara kita Palestin diberikan kesenangan dan diberikan kemudahan di sana, insya-Allah. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.